Okey, kita teruskan dengan nombor 12. Nombor 12 ni dah tiba bahagian B lah. Bila bahagian B ni, kita kena menjawab, kita diberi 5 soalan, tapi kita kena menjawab mana-mana 4 soalan. Tapi kalau kamu ada lebih masa, kamu jawab semua 5 soalan, nanti pemeriksa akan memilih 4 markah yang tertinggi. Okey, kalau ada masa. Kalau tak ada masa, awak fokus kepada 4 soalan saja. Okey. So sekarang ni awak tengok soalan A. Soalan A dia bagi fungsi dan dia suruh kamu lengkapkan tabel di bahagian jawapan. Ni cikgu dah lengkapkan sebab tak rasanya ramai yang okey bab ni kan. Untuk A ni semua okey, nak lengkapkan ni awak gantikan aja. Okey, ataupun awak guna yang calculate tu kan. Alpha X sebagai tu. Okey, kalau tak tahu kena PM cikgu lah. Okey, untuk bahagian C kamu kena tengok graf. Okey, bahagian D, nanti kita kembali ke sini. Sekarang kita tengok graf dulu. So, berdasarkan table tadi, berdasarkan jadual pada A tadi yang kamu dah lengkapkan, kamu perlu melukis graf. Ini graf dah siap, kawan kamu dah lukis. Dan cikgu nak terangkan beberapa perkara yang kamu perlu ambil perhatian semasa melukis graf. Yang pertama, okey, paksi. Markah dia, yang pertama itu markah, dia akan menanda di setiap paksi yang ada. Mula dia tengok paksi X. Paksi X dia mesti antara negatif 4 sampai 4. So, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Dia tanda macam tu. Lepas tu yang paksi Y pula, dia mesti ikut skala yang diberi. Paksi Y dia kata 2 cm kepada 5. So, 2 cm ni, 2 cm ni, dia mesti 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okey, dan di bawah negatif 5, negatif 10 cukup. Dia sampai tu je dia tanda. Yang lain tu dia abaikan lah. Kalau ada pun dia tak kisah. Okey, so sekarang ni setiap point pula. Bila dah dapat ni, dia bagilah 1. Markah dia 1. Skala dua-dua betul. Paksi X, paksi Y 1 markahnya. Okey, lepas tu dia tengok setiap point. Setiap point daripada jadual tadi kan. Kalau X-nya negatif 3.5, Y-nya berapa tadi? Y-nya ada dekat table tadi kamu tengok mesti ikut table. Ni plot ni kalau masih tak tahu memang kena tanya cikgu, buat video call dan sebagainya sebab kita PKP, so tak boleh nak tunjuk kamu secara berdepan. So mungkin kamu boleh buat video call dengan cikgu kamu untuk kamu mengetahui dekat mana plot yang tepat itu. Kalau masih tak tahulah, tapi kebanyakan sekarang kamu alhamdulillah kan, sebab kita dah drill kamu buat graf dari awal tahun lagi. Okay, so cikgu harap dah okey semua. Macam graf kawan kamu ni alhamdulillah cantik lah. Lepas tu, bila dah betul semua plot, dapat lagi 2 markah. Semua betul 2 markah. Kesalahan yang diterima hanya setakat 3. Kamu layak mendapat 1 markah. Bila kamu dapat 1 markah, untuk markah yang terakhir graf ni, graf yang dia tengok dari segi kelicinan graf kamu ni. Kalau macam kawan kamu buat ni memang licin, alhamdulillah, bolehlah bagi lagi 1. Ada setengah tu dia macam belok-belok, ketar-ketar, itu tak boleh bagi. Ataupun dia macam dia melengkung ke, macam dia macam scallop, ada scallop melengkung, semua tu tak boleh bagi. So dia jadi 4 lah markah kat sini. Okey. Contoh yang tak betul tu boleh cikgu tunjuk nanti bila-bila cikgu free, cikgu tunjuk contoh-contoh. Hari tu cikgu ada buat video graf fungsi yang cikgu tunjuk skrip jawapan kawan-kawan kamu untuk trial baru ni. So tengok video cikgu tu. Topik graf fungsi ada. Okey. So untuk bahagian C, kita tengok pada graf kan. So kita buat teruslah bahagian C. Bahagian C dia kata soalan dia nak nilai Y, betul tak? Nilai Y bila X sama dengan 1.5. So bila X sama dengan 1.5, maknanya kamu kena cari pada paksi X. Mana X 1.5? Ini 1, ini 2. Tak jelas kan? Pensel kawan kamu ni terlalu ni. 1, 2, maknanya 1.5 di tengah sini. 1.5, okey, dia kata bila X sama dengan 1.5, dia nak nilai Y. So, pada X 1.5 ini, kita pergi kepada graf. Sebab grafnya kat bawah. Atas mana ada graf kan? So, kita pergi ke bawah lah. Pergi ke bawah. And then kita pergi ke
Pak CY. 7 ke Pak CY dan kita baca di sini. Macam kawan kamu ni dia dapat 5 point, negatif 5, negatif 10 Okey. Sini 6. 2 petak 6. 2 petak lagi 7. Dia dapat sekitar 7 lah. 7. Dan diberi pun dalam range. Memang range dia tu antara begitu juga. Dia tak jauh So kalau dalam range pemeriksa tengok, okey, awak boleh dapat jawapan, boleh dapat markah lah. Pemeriksa bukan melihat di graf, tapi pemeriksa dia akan lihat pada ruang jawapan. Apa jawapan kamu? Nanti kita kembali kepada tu tadi. So, kalau kawan kamu ni dia dapat sekitar 7 lah. Cikgu boleh katakan negatif. Negatif jangan lupa. So, dia punya Y itu, Y sama dengan negatif 7 jawapan dia. Okey, untuk C1 cikgu buat jawapan sini C1 Y sama dengan negatif 7. Awak buat dekat ruang jawapan sebab pemeriksa akan tengok pada ruang jawapan. Okey, C2 soalan dia nak nilai X. Nilai X apabila Y sama dengan 17. Maka kita carilah. Ini 5, ini 10, ini 15. So 17-nya 2 petak. 2 petak ni 16, 17 ini. So bila 17 baru nampak kan. Kawan kamu ni buat macam mana kan? Dia pergi dekat graf. Okey, pergi dekat graf. Sebab belah kiri tak ada graf kan? Dia tak sentuh graf ni, dia macam kurang daripada 17 kan? So graf ni je dia pergi belah sini. And then dia pergi ke bawah. Dan dia bacalah nilai X di sini. So dia dapat 3.567. Maknanya dia buat pada ruang jawapan X. Sebab yang dia nak nilai X. So kita berjawab X sama dengan 3. Berapa tadi? 567. 3.7. So ini jawapan C. Dia akan tengok pada ruang jawapan je. Dia tengok, oh ini memang dalam range. Dia bagi 1. Dalam range. Range tu julat tau. Pemeriksa dia akan ada julat dia. Mungkin yang dia bagi antara negatif 6 ke negatif 8. So bila negatif 7 tu memenuhi julat, dia bagilah terus jawapan. Terus markah. So kalau luar julat tu, luar julat maknanya mungkin awak jawab 9. 9 baru dia pergi tengok graf awak. Kenapa budak ni dapat 9? Betul ke salah? Dia tengok, oh budak ni salah baca. Ataupun budak ni dapat 5.5. 5.5 kan luar range. Sebab range dia antara negatif 6 ke negatif 8. Tapi dia jawab negatif 5.5. Sebab dia baca ni 5.5. Habis lah. Kan? Salah baca. Okey. So hati-hati. Sebab ini cikgu jumpa banyak dalam trial kamu. Okey. Okey, sekarang kita kembali kepada soalan. Okey, cikgu tadi kita dah menjawab soalan C1, soalan C2 berdasarkan graf. Okey, sekarang kita jawab soalan D pula. Setakat ni awak telah mengumpul 4 campur 2, 6 markah. Kalau awak betul graf, 4 markah. Dapat jawab C1, 2 markah. 6 markah dah awak kumpul. Okey, soalan D yang ditunggu-tunggu oleh kamu semua. Sebab memang ramai yang bermasalah lagi soalan D ni. Soalan D dia kata, lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai X yang memuaskan persamaan. Okey, nanti kita kembali kepada graf tadi. Sekarang ni dia nak lukis satu garis lurus. Okey, yang sesuai. So sekarang ni kita tengok soalan D. Soalan D yang diberi ni anak dia. Yang atas ni tadi, yang ni mak dia. Yang soalan A ni, yang fungsi. Kita tulis dulu mak dia. Mak dia dekat sini. Y sama dengan X kuasa 3 tolak 10X tambah 4. Ini fungsi yang diberi dari A. Dari A ni mak dia. Sekarang ni anak dia bagi yang ni. Yang ni. X kuasa 3 sama dengan 12X tolak 5. Sebelum kita melukis garis lurus tu, kita kena mendapatkan persamaan garis lurus. Macam mana nak dapatkan persamaan garis lurus tu? Kita kena menyelesaikan dua persamaan ini serentak. Mak dengan anak ni nak kena selesai kan? Okey. So sekarang macam mana? Petua dia, mak mesti susun ke atas, anak mesti susun kat bawah. Nak susun mesti selaras. Maknanya kalau kita tengok sekarang, ini sama dengan X kuasa 3 kan? Yang ni sama dengan Y kan? So first kali kita kena jadikan dia
X kuasa 3 dengan 12X tolak 5 ni, dia duduk satu rumah. Satu rumah maksud cikgu, kamu kena bawa dia ke satu belah. Dan satu belah lagi hanya tinggal sama dengan kosong. Itu first yang kamu kena buat. So, kita buat dulu sekarang ni. Yang ni, X kuasa 3. Kita bawa 12X tolak 5 ini ke sebelah sini. Satu rumah duduk dengan X kuasa 3. So, 12X di sebelah sini dia positif. Maka dia jadi tolak 12X. Tolak 5, dia tolak kan? Negatif kan? Maka dia jadi tambah 5. Sama dengan kosong. Ingat tu. Maknanya, jadikan dulu persamaan anak dia ni sama dengan kosong. Bila dah sama dengan kosong, apa kita buat? Kita susun. Mak duduk atas. Y sama dengan X kuasa 3 tolak 10X tambah 4. Susun anak dia ni kat bawah mak dia. Maknanya kosong tu letak bawah Y. Okey, X kuasa 3 tolak 12X tambah 5. Susun macam tu. Mak duduk atas, anak duduk bawah. Sebab yang induk tu kena kat atas. Yang dia punya baru bagi tu yang anak dia tu duduk bawah. Begitu. Okey, so sekarang ni kita kena berusaha untuk menghapuskan X kuasa 3. Kalau kita perhatikan, depan X kuasa 3 ni 1. Depan X kuasa 3 ni pun 1. Maknanya 1 dengan 1, kalau kita nak menjadikan kosong, ataupun kalau kita nak menghapuskan X kuasa 3 itu, kita kena buat apa? 1 dengan 1 nak jadi kosong. Kena tolak lah kan kamu cakap. So, maknanya sekarang ni, kita nak menyelesaikan kedua-dua mak dengan anak ni dengan cara menolak kedua-dua persamaan ini. Mak tolak anak. Okey, maknanya seluruh persamaan atas ini kita akan tolak dengan persamaan di bawah. Satu-satu kita tolak. Y tolak kosong. Mesti Y tolak kosong ni dulu. Y. Ini ramai yang tertinggal. Bila kamu tertinggal Y ni, dia bukan persamaan garis lurus. Dia tidak ada markah. Okay. So, mesti ada Y sama dengan bla bla bla. Macam tu. Y sama dengan apa X tambah apa. Itu baru persamaan garis lurus. Ataupun Y sama dengan suatu nombor sahaja pun persamaan garis lurus. Okey. Ini hati-hati bila melibatkan negatif ni, ramai yang salah. Ini negatif 10 ni. Negatif 10 tolak negatif 12. Negatif 10 tolak negatif 12. Kalau awak tekan kalkulator, okey, dia jadi 2x. Negatif 10 tolak negatif 12 bermakna 12 tolak 10. 2x lah. Okey. Ni x jangan lupalah. X turun lah. Tambah. Okey. Yang ni. Positif 4 maknanya 4. 4 tolak 5. 4 tolak 5 jadi 1. So, y sama dengan 2x tolak 1. Inilah persamaan garis lurus yang kamu dapat. 1 markah. Persamaan 1 markah. Lepas tu, persamaan garis lurus ini, kamu kena lukis pada graf. Nanti kita tengok balik graf yang tadi. Macam mana kita nak melukis garis lurus itu. So, sekarang, mula untuk melukis garis lurus, kamu perlu ada table. Sebab tadi kan kamu lukis graf, kamu ada table macam ni kan. Sama lah juga ni. Untuk melukis garis lurus, ialah maknanya kalau tak ada table pun tak apa sebenarnya. Kamu just cari koordinat. 2 koordinat sebenarnya. Okey, sekarang ni cikgu nak masukkan, kalau tadi kita ada paksi X negatif 4 sampai 4. Cikgu masukkan ini negatif 2, ini 2. Okey, cuba kita masukkan. Kalau X itu, X tu kamu tanya cikgu, boleh pilih apa-apa ke? Ya, boleh pilih apa-apa selagi mana ada pada graf kita. Kamu tengok balik graf tadi, dia punya nilai X antara negatif 4 dengan 4. So, maknanya kamu boleh pilih dua-dua. Tu, tak semestinya kamu nak ambil negatif 4 dengan 4. Boleh ambil mana-mana. Okey, kalau cikgu pilih negatif 2. Negatif 2 darab 2, negatif 4 tolak 1, negatif 5. Maknanya kamu gantikan balik negatif 2 ini ke dalam X ini. 2 darab negatif 2 tolak 1. Negatif 4 tolak 1. Negatif 5 lah. Okey, lepas tu yang ni pula. 2 darab 2 tolak 1. 4 tolak 1, 3. Macam tu. So, kamu dapatlah 2 koordinat tu. 2 koordinat tu kamu kena plot dekat graf tu. Okey, kita akan kembali ke graf. Okey, dekat graf ni sekarang tadi kita
Kita ambil balik tabelnya. Tabelnya tadi. Okey. Persamaan garis lurus kita Y sama dengan 2X tolak 1 tadi kan. 2X tolak 1. So kalau X-nya negatif 2. 2 kali negatif 2 tolak 1 negatif 2 kali negatif 2 tolak 1 negatif 5 kita kata. Lepas tu kalau X-nya 2. 2 kali 2 4 tolak 1 3. So sekarang ni kalau pelajar ni okey, kawan kita ni dia ambil point X0 dengan X2. Okey. Kita tengok. Kalau negatif 2 kat sini kan. Negatif 2, negatif 5. Kan kena pada garis kawan kamu dah buat tu. Kawan kamu tu dia buat kosong. Kalau kosong, 2 kali kosong, kosong tolak 1, negatif 1 kan. Betul lah negatif 1 kat sini. 0, negatif 1. Lepas tu lagi 1 point. 2, 3. 1, cikgu besarkan. Tak nampak. 1, 2, 3. 3 kat situ. Nampak? Tu kan. Maknanya kamu boleh letak je apa-apa nilai X yang sesuai. Dan kamu akan dapat garis lurus yang sama. Kata garis lurus dia lain, garis lurus saya lain. Itu maknanya point yang kamu masuk tu salah ke ataupun persamaan kamu salah. Bila kamu dapat persamaan yang betul, insya-Allah betul lah tu. Maknanya kamu masukkan point itu betul dalam persamaan yang kamu dapat tu, persamaan garis lurus tu, memang kamu akan dapat garis lurus yang betul. So pemeriksa akan cek garis lurus ni, dia akan cek 2 point je. Mana-mana point. Okey, lepas tu betul lah, dapatlah 1 markah untuk garis lurus dan 1 markah untuk persamaan tadi. Macam tu. Setelah dapat, cikgu habiskan di sini. Setelah dapat garis lurus yang sesuai tu, untuk mengakhirkan jawapan kita, kan dia kata cari nilai-nilai X. Maknanya ini akhirnya yang dia nak. Matlamat kita nak mencari nilai-nilai X. Okey, nilai-nilai X ini boleh didapati bila kita melukis garis lurus dan garis lurus kita itu bersilang dengan graf. Nampak tempat persilangan dia di sini? Di sini. Ada lagi tak? Dah tak ada. Yang ni dia tak silang kan? Ni tak sampai kan? So, 2 tempat je yang bersilang tu. Kalau kita perhatikan, X sama dengan 0. Lagi 1. X sama dengan 3 perpuluhan. Kalau kawan kita tu dia dapat tengah-tengah petak kan? Nampak tak dia tengah-tengah petak kan? So, dia boleh bagi 3.12 ke, 3.13 ke, macam tu lah. 3.13. Macam tu. So, dapatlah jawapan dia. Yang ni pun dia ada julat dia sebab lengkung kamu ni tak sama antara seorang dengan seorang yang lain kan. Tapi dia tak jauh beza lah. Maknanya dia ada julat yang tertentu yang dia bagi dalam jawapan untuk kita menerima jawapan murid. Okay. So, kalau kamu dapat graf yang licin, cantik, garis lurus yang betul, so kamu tak ada masalah sebenarnya. Memang akan dapat nilai X yang betul. So, jangan risaulah. Dan akhirnya itulah 12 markah kamu. 2 markah kat sini, maka jadilah 12 markah keseluruhannya. Kalau kita kumpul balik tadi